Jadi ini terkait juga soal KWSP. Ada pandangan mengatakan bahawa perlu kita berikan kelonggaran bagi pencarum mengambil wang mereka sendiri. Dan ini telah kita lakukan. Tetapi saya cenderung untuk mengatakan, walaupun tidak popular kepada setengah pihak, bahawa kita tidak boleh memberi laluan mudah kerana wang ini yang sedikit itu untuk menjamin masa depan mereka. Dan ini kumpulan yang agak miskin. Kalau diambil wang ini, 5-6 tahun setelah bersara, tidak ada harapan mereka boleh jamin keselamatan hidup mereka dan keluarga. Tetapi kalau jawapan Menteri Keuangan setakat itu saja, nokta, tak cukup. Maknanya kita kena pantau orang-orang ini dan harus beri bantuan tambahan supaya mengurangkan beban. Jadi maknanya menghentikan peluang pencarum mengambil wang daripada KWSP dipersetujui tertakluk dengan syarat peruntukan tambahan kepada mangsa yang berkenaan. Baru dia agak dapat diimbangi. Saya tahu ini melanggar keputusan UMNO. Jadi saya nak beritahu kepada Perdana Menteri, keputusan parti mana pun kita sokong kalau betul. Tapi kalau keputusan itu umpamanya populis dan tidak memberikan manfaat besar kepada masa depan keluarga ini, kita harus bersedia mengkaji semula. Dan kajian semula itu menghentikan tetapi mesti mengganti dengan dana tambahan sekurang-kurangnya 5,000 atau maksimum 10,000 bagi yang terjejas. Kata rumah hilang. Saya pergi umpamanya di Negeri Sembilan sendiri pun, ya, ada rumah dinding hilang, ya, umpamanya. Dan kita hal-hal yang sedemikian harus dibantu. Dia tidak ada pilihan. Jadi kita sebab itu fakta peringkat granular ini, ya, bukan secara menyeluruh, bukan general prescription bagi semua masalah. Yang Berhormat Prof. Dickson memberi pandangan dan bersetuju bahawa sebarang pengeluaran simpanan persaraan oleh pencarum yang terkesan dengan bencana banjir haruslah dielakkan. Yang Berhormat Prof. Dickson seterusnya menggesa supaya bantuan yang lebih diberikan kepada mangsa-mangsa banjir antara RM5,000 hingga RM10,000. Saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Prof. Dickson. Persoalan pengeluaran daripada simpanan KWSP tidak berbangkit seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Pun begitu, dalam masa yang sama, kerajaan sedar bantuan tambahan diperlukan bagi meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa banjir. Oleh itu, di bawah pakej bantuan banjir keluarga Malaysia, setiap mangsa banjir yang layak akan sekurang-kurangnya menerima bantuan tunai langsung sehingga RM10,000. Malah bagi yang dikenal pasti mendapat kemudahan pembinaan rumah baru, nilai bantuan yang diterima adalah sehingga RM61,000. Buat pertama kalinya, setiap ketua isi rumah atau KIR yang layak akan menerima bantuan pembelian peralatan elektrik dan barangan tunai keperluan asas seperti pembaikan kenderaan contohlah. Di samping itu, bantuan wang ihsan telah dinaikkan kadar serta diperluaskan skopnya. Bantuan tunai RM10,000 itu merangkumi antaranya bantuan wang ihsan sebanyak RM1,000, bantuan tunai barang keperluan asas sebanyak RM2,500, rebat pembelian peralatan elektrik ni bernilai RM500, bantuan pembaikan kenderaan RM1,000 dan juga pembaikan kecil rumah yang sehingga RM5,000. Seperti yang dijelaskan juga, sekiranya kerusakan rumah nilai itu lebih RM5,000, kerajaan akan melantik kontraktor dengan kadar sehingga RM15,000 untuk baik pulih rumah dan sehingga RM56,000 untuk bina baru rumah kediaman. Selain bantuan tunai secara langsung, kerajaan juga menyediakan kemudahan pembiayaan kepada setiap KIR melalui BSN sehingga RM10,000 pada kadar faedah 0%. Tanya sekejap. Jadi bagi kemudahan pinjaman BSN pula, sejak dilancarkan sehingga 19 Januari, sejumlah RM189 juta dah diluluskan, di mana RM96 juta sudah pun diterima oleh 10,000 isi rumah.